Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Adabi Abdullah, nombor metrik 284296, nombor meja 38, akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Corak Pembelajaran dalam Talian, Pelajar Program Ekonomi di Ignatius Stradwin, Universiti Utara Malaysia. Saya akan menerangkan bab 4 iaitu dapatan kajian. Dalam bahagian dapatan kajian, pengajar akan menguraikan dan menganalisis data dan maklumat yang dikumpul melalui borang soal selidik daripada responden. Dapatan kajian yang dikumpul akan menerangkan semua objektif kajian. Bahagian ini melibatkan analisis deskriptif dan merangkumi rajah, jadual dan statistik serta analisis sebab dan akibat dan analisis perbandingan untuk mempersembahkan dan menganalisis dapatan kajian. Dapatan kajian dan analisis kajian. Kajian ini telah melibatkan 30 orang responden menjawab soal selidik yang disediakan. Pengaji telah menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian yang dikumpul. Seterusnya, 4.2.1 Profil demografi pelajar Program Ekonomi di Stradwin, Universiti Utara Malaysia yang membuat perbelanjaan secara dalam talian. Dalam bahagian ini, pengkaji telah menyoal responden sebanyak 8 soalan melalui borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat responden. Responden memberikan jawapan yang sesuai berdasarkan latar belakang mereka. Rajah yang pertama iaitu Rajah 4.1, umur responden mengikut peratus. Rajah 4.1 menunjukkan umur responden. Berdasarkan Rajah 4.1 menunjukkan peratus pelajar Program Ekonomi di Ignatius Stradwin, Universiti Utara Malaysia yang berumur 19 hingga 21 tahun adalah paling tinggi iaitu 96.7%, diikuti dengan 30% adalah berumur 22 hingga 24 tahun. 3.3% berumur 25 hingga 27 tahun. Rajah 4.2 menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina. Didapati bahawa majoriti pelajar program ekonomi di Ignatius Stradwin, Universiti Utara Malaysia adalah perempuan iaitu 70% berbanding lelaki yang hanya 30%. Jadual 4.1 menunjukkan demografi responden berdasarkan agama. Peratusan yang tertinggi iaitu 80% adalah beragama Islam. Selain itu, responden beragama Buddha adalah 6.7%. Terdapat juga 3.3% responden beragama Hindu. Responden yang beragama Kristen menduduki peratus yang terendah iaitu 6.7%. Seterusnya, jadual 4.2 menunjukkan demografi responden berdasarkan bangsa. Majoriti pelajar program ekonomi di Ignatius Stradwin, Universiti Utara Malaysia adalah berbangsa Melayu iaitu sebanyak 80%. Selain itu, responden yang berbangsa Cina adalah 16.7%. Responden yang berbahasa India pula adalah 3.3%. Rajah 4.3 menunjukkan semester responden. Berdasarkan Rajah 4.3 menunjukkan peratus pelajar program ekonomi di Ignatius Stradwin, Universiti Utara Malaysia yang semester 3 dan 4 adalah paling tinggi iaitu 70%. Diikuti 23.3% adalah semester 5 dan 6. 3.3% adalah semester 7 dan ke atas, sama seperti semester 1 dan semester 2. Rajah 4.2 menunjukkan sumber kewangan responden. Didapati bahawa sebanyak 30% pelajar program ekonomi di Ignatius Stradwin UUM memperoleh sumber kewangan daripada beasiswa. 30% pelajar membuat pinjaman melalui pinjaman boleh ubah dan 26.7% membuat pinjaman daripada PTPTN. Seterusnya, sebanyak 6.7% pelajar memperoleh sumber kewangan daripada ibu bapa dan diri sendiri. Seterusnya, 4.2.2 Corak perbelanjaan yang dilakukan oleh pelajar program ekonomi di Ignatius Stradwin, Universiti Utara Malaysia secara dalam talian. Terdapat sebanyak 6 soalan yang telah ditanya untuk mengetahui corak perbelanjaan responden. Bahagian ini melibatkan pemilihan responden dalam penggunaan aplikasi dalam talian. Yang pertama, Rajah 4.5. Berdasarkan Rajah 4.5 menunjukkan sebanyak 16.7% responden pernah melakukan pembelian dalam talian, 33% responden sahaja yang tidak pernah melakukan pembelian dalam talian. Seterusnya, berdasarkan Rajah 4.6 menunjukkan sebanyak 46.7% responden membeli barang secara dalam talian sekali dalam masa sebulan. 16.7% responden membeli barang dalam talian sebanyak sekali seminggu. Sebanyak 33% responden membeli barang 2 minggu sekali dan 33% responden membeli barang dalam talian pada setiap hari. Seterusnya, berdasarkan Rajah 4.8 menunjukkan peratus tertinggi iaitu 43.33% responden memberi jawapan yang mereka lebih memilih Shopee berbanding platform pembelian sebagai platform pembelian dalam talian. Diikuti TikTok Shop yang memiliki sebanyak 26.67% responden. Seterusnya, Lazada dan GrabFood memiliki jumlah responden yang sama iaitu sebanyak 13.33%. Akhir sekali, Foodpanda yang memperoleh sebanyak 33% responden. Menunjukkan gadget yang digunakan oleh pelajar untuk membuat pembelian dalam talian. Majoriti responden menggunakan telefon pintar untuk membeli barang dalam talian iaitu sebanyak 86.7%. Seterusnya, 10% responden menggunakan tablet untuk membuat pembelian dalam talian. 33% responden pula menggunakan komputer riba bagi buat pembelian barang dalam talian. Akhir sekali, Rajah 4.8 menunjukkan masalah yang dihadapi oleh
responden semasa membuat pembelian dalam talian. Peratus responden yang memiliki kesukaran membuat pilihan adalah yang paling tinggi, iaitu 63.3%. Peratus responden kedua tertinggi ialah masalah maklumat barangan yang tidak lengkap, iaitu sebanyak 23.3%. 10% responden menghadapi masalah kesilapan dalam memilih produk semasa melakukan pembelian secara dalam talian. 3.3% pula menghadapi kesukaran kerana memiliki pautan internet yang lemah. Seterusnya, 4.2.3 faktor-faktor pelajar program ekonomi di Ignatius Trade-Winds, Universiti Utara Malaysia semasa membuat pembelian secara dalam talian. Terdapat sebanyak 9 pernyataan telah digariskan berkaitan faktor-faktor yang dihadapi oleh responden semasa membuat pembelian secara dalam talian. Responden memilih jawapan berdasarkan skala 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Yang pertama, berdasarkan rajam 4.9 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 66.67% responden setuju bahawa pembelian dalam talian adalah mudah. 30% responden memilih jawapan sangat setuju bahawa pembelian dalam talian adalah mudah. Manakala 3.33% responden tidak pasti dengan pembelian dalam talian yang memberikan kemudahan kepada pembeli. Jawapan setuju menduduki peratusan yang paling tinggi, manakala jawapan tidak pasti menduduki peratusan yang paling rendah. Menunjukkan bahawa kebanyakan responden merasa pembelian dan dalam talian memudahkan urusan mereka untuk membeli barangan. Rajam 4.10 menunjukkan sebanyak 63% responden setuju bahawa pembelian dalam talian menggalakkan pembayaran tanpa sentuhan yang selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. 30% lagi memilih jawapan sangat setuju dengan pernyataan yang mengatakan pembelian dalam talian menggalakkan pembayaran tanpa sentuhan. 6.67% pula tidak pasti bahawa pembelian dalam talian menggalakkan pembayaran tanpa sentuhan yang selaras dengan PKP. Jawapan setuju menduduki peratusan yang tertinggi, manakala jawapan tidak pasti menduduki peratusan yang terendah, menunjukkan pembelian dalam talian menggalakkan pembayaran tanpa sentuhan yang selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Responden setuju bahawa pembelian dalam talian menggalakkan pembayaran tanpa sentuhan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, berdasarkan rajam 4.11 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 56.67% responden setuju bahawa proses pembelian dalam talian melibatkan kaedah terkini. 26.67% responden memilih jawapan sangat setuju bahawa proses pembelian dalam talian melibatkan kaedah terkini. Manakala 16.66% responden tidak pasti akan proses pembelian yang dalam talian melibatkan kaedah terkini. Jawapan setuju menduduki peratusan yang paling tinggi, manakala jawapan tidak pasti menduduki peratusan yang paling rendah. Menunjukkan bahawa proses pembelian dalam talian melibatkan kaedah terkini. Hal ini kerana pembelian dalam talian menggunakan pelbagai kaedah pembayaran yang terkini dan mudah seperti kad debit, kad kredit dan pembayaran menggunakan pemindahan bayaran secara dalam talian. Seterusnya, rajam 4.12 menunjukkan sebanyak 50% responden setuju bahawa pembelian dalam talian mengurangkan pergerakan. 46.67% lagi memilih jawapan sangat setuju dengan pernyataan yang mengatakan pembelian dalam talian mengurangkan pergerakan. 3.3% pula tidak pasti bahawa pembelian dalam talian mengurangkan pergerakan. Jawapan setuju menduduki peratusan yang tertinggi, manakala jawapan tidak pasti menduduki peratusan yang terendah, menunjukkan pembelian dalam talian mengurangkan pergerakan. Responden setuju kerana responden tidak perlu keluar ke kedai untuk membeli barangan, manakala mereka hanya perlu duduk di rumah sambil membuat pembayaran dalam talian. Berdasarkan rajam 4.13 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 46.67% responden sangat setuju bahawa pembelian dalam talian menjimatkan masa dan kos. 36.67% responden memilih jawapan setuju bahawa pembelian dalam talian menjimatkan masa dan kos. 13.33% responden tidak pasti akan pembelian dalam talian menjimatkan masa dan kos. Manakala 3.33% responden tidak setuju bahawa pembelian dalam talian menjimatkan masa dan kos. Jawapan sangat setuju menduduki peratusan yang paling tinggi, manakala jawapan tidak setuju menduduki peratusan yang paling rendah, menunjukkan bahawa pembelian dalam talian menjimatkan masa dan kos. Hal ini kerana pembelian dalam talian membolehkan responden untuk membuat pembayaran pada bila-bila masa dan di mana saja. Tetapi beberapa responden tidak setuju kerana pembelian dalam talian mengambil masa untuk barangan yang dipesan sampai serta memiliki kos penghantaran. Seterusnya, rajam 4.14 menunjukkan sebanyak 70% responden setuju bahawa pembelian dalam talian mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. 30% lagi memilih jawapan yang sangat setuju dengan pernyataan yang mengatakan pembelian dalam talian mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Jawapan setuju menduduki peratusan yang tertinggi, manakala jawapan sangat setuju menduduki peratusan yang paling rendah, menunjukkan pembelian dalam talian mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Responden setuju kerana pembelian dalam talian tidak melibatkan interaksi secara fizikal antara penjual dan pembeli sekaligus dapat mengelakkan jangkitan COVID-19. Berdasarkan rajam 4.15 menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 46.67% responden setuju bahawa pembelian dalam talian menawarkan promosi yang menarik.
36.67% responden memilih jawapan sangat setuju bahawa promosi menarik yang ditawarkan jika menggunakan aplikasi dalam talian. 16.67% responden tidak pasti akan pembelian dalam talian menawarkan promosi yang menarik kepada pembeli. Jawapan setuju menduduki peratusan yang paling tinggi, manakala jawapan tidak pasti menduduki peratusan yang paling rendah, menunjukkan bahawa pembelian dalam talian menawarkan promosi yang menarik kepada pembeli. Hal ini kerana pembelian dalam talian memberikan kupon promosi kepada pembeli pada masa-masa tertentu ataupun ketika musim perayaan. Akhir sekali, berdasarkan jadual 4.4 menunjukkan pembelanjaan di antara 100 dan ke bawah yang dilakukan bagi pembelian dalam talian oleh responden menduduki peratusan paling tinggi iaitu 33.3%. Selain itu sebanyak 26.7% melakukan perbelanjaan bagi pembelian dalam talian di antara 201 ke 300 ringgit Malaysia. 20% responden melakukan pembelian dalam talian sebanyak 101 ringgit Malaysia ke RM200. Terdapat juga 16.7% responden yang memiliki perbelanjaan sebanyak 301 ringgit ke 400 ringgit bagi pembelian dalam talian. Peratusan pembelanjaan yang dilakukan di antara 401 ringgit ke 500 ringgit adalah paling rendah iaitu 3.3%. Jawapan menunjukkan pembelanjaan di antara 100 ringgit ke bawah yang dilakukan oleh responden bagi pembelian dalam talian menduduki peratusan yang paling tinggi, manakala peratusan di antara 401 ringgit hingga 500 ringgit menduduki peratusan yang rendah. Hal ini kerana pelajar universiti tidak memiliki pendapatan yang tetap dan mencukupi untuk membuat perbelanjaan dalam jumlah yang banyak. Oleh itu, mereka berbelanja mengikut kemampuan dengan melakukan perbelanjaan dalam talian dengan jumlah yang paling rendah dan jimat. Saya akan menerangkan tentang penemuan kajian. Pengkaji mendapati bahawa 3 faktor utama yang mendorong pelajar program ekonomi di Inas Stratwin Universiti Utara Malaysia membuat perbelanjaan dalam talian adalah pembelian dalam talian mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Pembelian dalam talian adalah mudah dan pembelian dalam talian menggalakkan pembayaran tanpa sentuhan yang selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Majoriti pelajar perempuan yang membuat pembelanjaan dalam talian kerana jumlah peratusan yang lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Selain itu, kebanyakan pelajar cenderung membuat perbelanjaan di antara RM101 ke bawah tepat dengan jangkaan pengkaji. Pengkaji menjangkakan kebanyakan pelajar tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap, maka dengan itu mereka akan lebih berjimat dalam membuat perbelanjaan dalam talian. Kebanyakan pelajar sering membeli pakaian dan makanan yang merupakan keperluan asas bagi pelajar universiti. Aplikasi membeli belah dalam talian yang popular di kalangan pelajar ialah Shopee dan TikTok kerana ia lebih mudah. Para pelajar juga menghadapi dua masalah utama ketika memilih belah dalam talian, iaitu sukar membuat keputusan dan tidak mendapat maklumat yang mencukupi tentang produk yang ingin dibeli. Kesimpulan bagi bab 4. Bahagian bab 4 ini telah menerangkan dan menganalisis dapatan kajian yang dikumpul oleh pengkaji melalui borang soal sidik dan dipersembahkan dengan menggunakan kaedah deskriptif seperti raja, jadual dan statistik. Pengkaji juga mendapat banyak idea melalui kajian ini. Seterusnya bab 5 akan membuat rumusan untuk kajian ini dan pengkaji juga akan mencadangkan cadangan yang sesuai untuk menghadapi dan mengurangkan isu yang timbul. Ya, bab 5 rumusan. Pendahuluan. Dapatan kajian yang diperoleh oleh pengkaji menunjukkan bahawa ramai responden yang berumur 19 tahun hingga ke 21 tahun, pelajar program ekonomi di Inas Stratwin Universiti Utara Malaysia memiliki jumlah pelajar perempuan yang lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Majoriti responden beragama Islam dan berbangsa Melayu. Keseluruhan responden masih bujang dan merupakan warga negara. Melalui kajian ini, responden memperoleh sumber kewangan daripada beasiswa dan pinjaman boleh ubah. Majoriti pelajar merupakan pelajar semester 3 dan semester 4. Hampir kesemua responden pernah melakukan pembelian dalam talian. Selain itu, pengkaji mendapati majoriti responden mempunyai kegerapan membeli barang secara dalam talian sebanyak sebulan sekali. Pakaian merupakan barang yang memiliki jumlah pembelian terbanyak. Pengkaji juga mendapati bahawa responden lebih gemar menggunakan Shopee sebagai platform membeli belah dalam talian. Majoriti responden menggunakan telefon pintar sebagai gadget yang digunakan untuk membuat pembelian dalam talian. Kesukaran membuat pilihan merupakan masalah yang utama yang dihadapi oleh pelajar semasa membuat pembelian dalam talian. Perbelanjaan yang kerap dilakukan oleh pembeli dalam talian ialah 100 dan ke bawah. Oleh itu, pengkaji telah memberi saranan terhadap implikasi dasar, membuat peramalan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah yang dikaji. Implikasi dasar. Pihak kerajaan perlu melaksanakan dasar ekonomi e-dagang secara sistematik di seluruh Malaysia supaya dapat memajukan lagi sektor perniagaan dalam talian yang memudahkan peniaga dan pengguna termasuk pelajar universiti membuat perbelanjaan dalam talian. Pihak kerajaan dapat membantu peniaga untuk menjual barangan dagangan dalam talian dengan cara meluas. Hal ini mewujudkan kepelbagaian jenis barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak pengguna termasuk pelajar universiti di Malaysia. Melalui dasar ini, Malaysia dapat menjadi salah satu negara yang mempunyai platform terbesar di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan dan
untuk menampung kemahuan masyarakat dan pelajar yang sering melakukan perbelanjaan dalam talian. Selain itu, pihak kerajaan perlu melakukan dasar kuota bagi barang dagangan dari luar negara dalam talian. Hal ini dapat memelihara pasaran domestik daripada barangan keluaran luar negara dengan cara menghadkan kemasukan peniaga-peniaga asing yang menjual barang dan perkhidmatan kepada pembeli termasuk pelajar universiti. Tempoh masa penghantaran barangan yang dibeli dalam talian oleh pembeli hanya memerlukan masa selama 3 hari atau 4 hari sahaja kerana jarak yang dekat dan mudah untuk berkomunikasi. Maka itu dapat mewujudkan kepuasan yang maksimum untuk penjual dan juga pembeli. Seterusnya, dasar perlindungan pembelian barangan dalam talian yang perlu dititik beratkan. Dasar ini memberi jaminan kepada pelajar supaya mereka tidak perlu bimbang sekiranya barangan yang dibeli dalam talian mereka mengalami sebarang kerosakan. Papasan dan ganti rugi akan diberikan kepada pelajar sekiranya barangan mereka rosak disebabkan kecuaian penjual maupun syarikat penghantaran. Oleh itu, pelajar akan lebih memilih untuk membuat perbelanjaan dalam talian berbanding pembelian secara bersemuka. Ramalan, dasar ekonomi dagang dapat menggalakkan pelajar untuk membuat perbelanjaan dalam talian dengan mudah. Pelajar boleh membandingkan sesuatu dan mempunyai banyak pilihan apabila ia melibatkan kos sesuatu barang. Hal ini membantu pelajar memilih barangan yang terbaik dan mendapat apa yang pelajar perlukan. Membeli belah dalam talian adalah sejenis perniagaan yang mempunyai banyak kebaikan mengenainya berbanding perniagaan lain. Ia memberikan lebih banyak pilihan kepada pelajar mengenai perkara yang pelajar boleh beli. Ia biasanya mempunyai harga yang baik dan mudah untuk pelajar mengetahui maklumat tentang perkara yang pelajar ingin beli. Selain itu, dasar kuota membolehkan pelajar untuk membeli barang buatan negara lebih berbanding barang yang diimport dari luar. Hal ini dapat merangsang ekonomi pasaran domestik kerana pembelian barangan dalam negara dapat menambah bekalan wang di dalam pasaran Malaysia. Pelajar juga akan membeli barangan domestik kerana tempoh penghantaran adalah lebih singkat daripada pembelian barangan dari luar negara. Hal ini membolehkan pelajar untuk mendapatkan barangan yang dibeli dalam masa yang mereka mahukan. Pelajar juga boleh membeli sebarang barangan walaupun dalam masa yang tergesa-gesa kerana barangan tersebut akan dihantar kepada pembeli dengan segera. Oleh itu, dasar ini memelihara ekonomi tempatan dan juga memberi kepuasan kepada penjual dan pembeli. Seterusnya, perlindungan pembelian barangan dalam talian adalah penting. Dasar ini dapat menjaga kualiti barangan yang dibeli oleh pelajar. Pelajar juga lebih yakin untuk membeli barangan dalam talian kerana barangan itu akan dijaga dengan baik oleh syarikat penghantaran walaupun barangan tersebut merupakan barangan yang mudah rosak atau pecah. Papasan dan jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh pelajar juga adalah setanding dengan jumlah barangan yang dipesan sekiranya terdapat sebarang kerosakan pada barang tersebut. Maka pelajar akan lebih memilih untuk membuat pembelanjaan dalam talian berbanding pembelanjaan bersemuka. Seterusnya, cadangan. Pihak kerajaan boleh memperuntukkan bajet kepada syarikat pembelian dalam talian untuk membiayai syarikat menjalankan promosi dan diskaun supaya dapat menarik pelajar atau pengguna membuat perbelanjaan dalam talian secara berterusan. Selain itu, pihak kerajaan boleh mewujudkan lebih banyak platform pembelian dalam talian. Hal ini akan memudahkan penjual untuk menjual barangan di pelbagai jenis platform dan sekaligus dapat menarik pelanggan yang lebih ramai. Persaingan yang sihat antara penjual dalam talian juga dapat dibentuk. Pelajar juga boleh memilih platform pembelian dalam talian mengikut cita rasa dan kepuasan diri. Selain itu, pihak kerajaan meminta syarikat pembelian atas talian untuk mewujudkan satu unit khas yang bertugas menapis kemasukan peniaga luar negara mengikut kuota yang ditetapkan untuk memberi laluan kepada peniaga domestik. Hal ini dapat menjaga kebajikan peniaga tempatan dan dapat menaikkan taraf hidup di dalam negara. Hal ini juga memudahkan urusan pembelian antara peniaga dan pelajar kerana tidak mempunyai masalah dalam komunikasi. Seterusnya, pihak kerajaan harus berubah dan menguat kuasa undang-undang berkaitan penghantaran barangan dengan tegas supaya syarikat penghantaran tidak mengambil sambil lewa dalam menguruskan bungkusan barangan yang dipesan oleh pembeli. Syarikat penghantaran haruslah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menjaga kualiti barangan dan kepuasan pembeli barangan dalam talian. Oleh itu, pelajar akan lebih mempercayai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat penghantaran yang dipilih semasa membuat pembayaran barangan dalam talian. Kekangan kajian. Pekaji telah menghadapi kekangan sebelum jadi. Semasa menjalankan kajian ini, kekangan masa telah menghalang pekaji untuk melaksanakan kajian dengan bersemuka manakala perlu menjalankan kajian ini melalui internet. Selain itu, pekaji juga menghadapi kekangan manusia semasa menjalankan kajian ini. Kebanyakan responden enggan mengadakan temu bual dengan pekaji kerana kesibukan. Terdapat juga ada beberapa orang yang enggan menjawab borang soal sidik yang disediakan oleh pekaji dengan mengabaikan mesej yang dihantar oleh pekaji. Maka pekaji menjalankan soal selidik secara dalam talian sahaja. Saranan.
Pekaji berharap boleh mengadakan temu bual bersemuka dengan responden dengan sebaik mungkin supaya pekaji dapat bertanya lagi soalan kepada responden dan mendapat maklumat yang lebih lanjut. Pekaji juga memberi saranan kepada pekaji lain untuk mencari responden yang boleh memberi kerjasama yang bagus supaya boleh mendapatkan maklumat dan dengan tepat. Pekaji lain juga perlulah mempunyai susun atur kerja yang sangat teratur supaya kajian dapat dilengkapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Akhir sekali, kesimpulannya, pekaji telah berjaya menjalankan kajian ini melalui borang soal sidik dan mendapat data dan maklumat berkaitan objektif kajian. Dalam kajian ini, pekaji mendapati pelajar membuat perbelanjaan dalam talian sebanyak 100 dan ke bawah. Barangan yang paling kerap dibeli oleh pelajar ialah pakaian dan makanan. Pekaji juga mendapati bahawa pelajar perempuan berbelanja lebih banyak wang dalam talian daripada pelajar lelaki. Berdasarkan kajian ini, pelajar suka membeli belah dalam talian kira-kira sebulan sekali. Pekaji berharap cadangan yang dicadangkan iaitu melaksanakan dasar ekonomi dagang, dasar kuartal dan dasar perlindungan pembelian barangan dalam talian dapat mencapai cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa membuat pembelian barangan dalam talian.